Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tadi kita dah habis, jom kita sembang. Apa nak cerita pasal baba? Dah soalan Ustaz. Tadi Ustaz cakap kalau dia kata tarikat ni salah atau haram, seolah dia macam tolak semua tarikat. Betul. Tadi awal-awal tadi kan apa dia Ustaz Engku dia dah sebut awal-awal dah. Kalau tarikat ni diharamkan ataupun apa yang dinyatakan tu diharamkan, dia akan efek kepada semua tarikat. Sebab tarikat-tarikat lain pun ada persamaan tu juga. Kan ciri-ciri tu juga kan. Superstitious yang sebut tadi tu, yang tu kita sebut dekat Syekh Nazim. Tapi yang lain macam apa Abang Hadi kan, tu tak Ustaz itu. Abang Hadi. Dah Abang Hadi cerita memang betul. Dia kata memang semua tarikat ni dia ada. Dan Abang Hadi sebut lagi kan Nampak tu guru. Tapi takut lagi Abang Hadi cerita. Nanti kita kena kesemang Abang Hadi Mak dia sambung tu dengan Syiah. Yang tu dia bertanggungjawab atas kata-kata dia. Kita buat disclaimer awal. Kita disclaimer awal. Tapi bahaya kan macam tu kan. Cuma bila dia, saya ingat apa yang Ustaz Engku nak buat tu adalah dia cuba nak pertahankan atas nama tarikat. Sebab dia pun bukan Naqsyabandiyah. Jadi dia tak boleh nak pertahan Naqsyabandiyah semata-mata. Sebab dia tarikat lain. Jadi dia nak pertahan kepada istilah tarikat yang mereka sepakat. Yang dia duk angkat selalu tu. Naqsyabandiyah, dia angkat apa? Isu apa tadi? Yaqazah, Istighosah, Nur Muhammad. Padahal tak bincang pun yang tu. Tapi dia angkat isu-isu tu sebab isu-isu tu ada dalam semua tarikat. Al-Arqam ada cerita pasal Nur Muhammad. Al-Arqam ada cerita pasal Yaqazah. Dia ada cerita berkaitan tentang Istighosah. Jadi lepas ni Al-Arqam buka buat petition sebab dah tak bercanggah tu. So benda-benda macam tu lah. Tapi kita tengok flow tadi, kalau saya tengok lah, ARG ni dia boleh bagus lagi. Ada jalan cara nak lebih bagus lagi. Boleh improve. Sebab kita bila tengok dialog, bukan kita nak tengok orang menang. Kita nak ambil manfaat ilmu. Itu isu dia. Kalau ARG buat lagi bagus, kita akan dapat manfaat ilmu lagi banyak. Tak kira lah hujah dia kuat ke, hujah dia lemah ke. Tapi kalau dia ikut flow yang bagus, cara dengan bagus, saya ingat boleh improve. Cuma yang tak boleh improve satu apa dia? Ada seorang apa dia? tukang duduk sebelah. Teman. Bapa tu bagus tau. Dia tu sebab tu kalau saya cakap tadi kan, kalau boleh dia duduk sebelah kan. Patutnya dia salurkan maklumat. Ini dia pun duk main mikrofon on off. Dialog pun Andy dengan gitu kan. Kiai itu kan. Kiai Nur Hidayat. Kan nampak dia Nur Hidayat duk bagi dekat Aiman duk bagi dekat dia kan. So nampaklah function kat situ. Kalau hang duduk macam tu, tak ada function lah, orang gelak lah. Nampak persediaan last minute rasanya tu. Saya rasa benda yang sama. Last minute. Mungkin ada busy kan. Dia busy nak tulis apa-apa kita tak tahu lah. Nak tulis kenyataan tu. Tapi memang nampak last minute lah. Sebab ini bukannya bentuk. Dia dah plan dah apa rujukan. Dan ini satu Malaysia ni. Ini satu Malaysia, ini bukannya dialog saya dengan Abang Ad. Abang Ad saya dialog senang ya. Petang tu saya call, malam tu jadi. Tok Singa pun sama. Petang tu call, malam jadi. Jadi kita tak ada persediaan apa sangat. Dah bagi rujukan lah. Dah yang ni siap bagi rujukan. Pun tak baca. Omar Mansur pun dah bagi. Maksudnya dia bawa 400 slide. Betul. 400 lebih dia punya. Saya tak dia percaya. Tahu dah 1 jam. Saya tak percaya 400 slide. Kalau sekat 400 slide, dia akan mati tengah jalan. Betul tak kan? Yang ni dia bukan mati tengah jalan, dia mati pada penutup. Macam mana dia kata 400 slide? Itu dia buat kalut macam macam apa pun tak faham. Tapi yang tu memang teruk lah. Dalam dialog, kita nak dengar penjelasan. Betul. Bukan nak main tengok mana yang hujah. Baik bagi dekat abang belakang tu, abang pendekar tu. Abang pendekar. Pasal apa dia bawa pendekar? Takut sangat ke? Takut terus ke?
Terus kacau alam di sebalik mata. Kan? Ustaz betul yang pasal Nur Muhammad tu, betul ke kilaf? Kalau pada saya lah, kalau orang awam ni, Nur Muhammad tu macam tak ada ruang untuk kilaf dah. Dia itulah kita kata Nur Muhammad hang cerita pasal apa Nur Muhammad ni? Nur Muhammad yang betul. Sebab tu apa yang nak dibawa oleh Ustaz Engku ni sebenarnya ada satu perkataan tetapi penjelasan ni banyak. Macam perkataan istighasah. Jadi dia penjelasan ni banyak. Kita sendiri pun sampai satu tahap kita akan setuju istighasah. Sekiranya penjelasannya begini, begitu. Kan? Tapi kalau awak bagi kenyataan yang berbeza, sebab kita bersepakat bahawa kita tidak berlawan pada isu istilah. Tak berlawan pada isu. Macam Nur Muhammad. Siapa tak percaya bahawa Nabi Muhammad adalah nur hidayah? Siapa tak percaya? Tak percaya bukan boleh jadi kafir. Quran sebut berkaitan hal tu dalam Quran apa semua. Cuma nur daripada sudut Muhammad ni dah memang awal-awal cipta turun pula daripada orang lain masuk kemudian ni sampai 7 martabat. 7 martabat 7 apa semua ni. Adakah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan kumpulan? Kan? Kita sepakat. Kalau tak kata sepakat ataupun tak, hang bawa lah dalil. Tak bawa bukti yang kata Imam Ghazali sebut sekian-sekian. Imam Ghazali boleh mewakili Al-Asy'ariyah. Kan Imam Ghazali sebut sekian-sekian. Apa dia Imam Ahmad Ibn Hanbal mewakili Hanabilah sebut sekian-sekian. Baru boleh macam kita tadilah. Dia nak sebut dia seolah-olah mewakili Ahlussunnah. Tu yang saya tak minat tu. Dia seolah-olah dia mewakili Ahlussunnah. Lain daripada cakap dia mungkin Wahabi. Itu betul ya. Sebab Wahabi pun ada yang double H. Wahabi. Bertasydid. Kan? Saya tak kenal lah. Dia patutnya Ustaz Engku ataupun Baba lah. Baba ni dia pandai bab-bab ni. Patutnya dialah yang bagi apa yang dikatakan oleh Hujjatul Islam, kan? Apa yang disebut kali ni. Okay? So kita nampak penjelasan tu daripada kerangka Ahlussunnah. Ini kita nampak hanya pada kerangka ARG. Sedangkan ARG tak termasuk di dalam perbincangan Ahlussunnah. ARG tak boleh mewakili Ahlussunnah, melainkan dia membawa Ahlussunnah. Macam kita kata Tok Guru tak mewakili agama, tak mewakili Nabi, melainkan dia bawa tinggalan Nabi. Kata dia bawa dia punya sendiri, tak ada jadi dia punya. Kan? Macam tu jugalah. Dia nak kata Ahlussunnah, dia kena bawa bukti. Ulama-ulama Ahlussunnah, tapi dia tak bawa bukti. Kita rugi sikit lah kat situ. Kita duduk jangka dia akan kod kenyataan daripada paling-paling Abu Hasan Asy'ari ke, apa dia Al-Baqilani ke, yang dia kata dia kata Al-Asy'ariyah. Dia pun tak boleh mewakili Asy'ariyah. Siapa dia yang nak mewakili Asy'ariyah? Kan? Dia perlu mewakilkan ulama-ulama Asy'ariyah baru jadi pandangan Asy'ariyah. Kalau tidak, pandangan seorang Engku Ahmad Fadil, Baba Muhammad Aqib yang belum tentu Asy'ariyah. Yang mana dia duduk tentang tadi itulah. Kan? So rujukan itu. So, jadi bila dia sebut kenyataan-kenyataan tu, dia cuba nak lari lah. Dia cuba nak lari sebab memang boleh lari tau. Memang boleh lari kalau sebut tadi pasal isu istighasah Nur Muhammad. Boleh lari. Kita larilah kepada kefahaman yang betul yang semua kita sepakat pasal Nur Muhammad. Kan? Jadi dia nak perangkap lah kononnya. Tapi saya nampak dia plesif lah. Dia plesif sangat. Isu Yaqazah dia cuba menarik Ustaz sama Ali sama pendapat dengan orang. Itulah. Nanti boleh jadi modal hujah tau. Akan kalau ada debate. Betul lah. Dia sebab isu Yaqazah tu pun sama lah macam isu tadi kan. Dia benda boleh faham dengan bentuk, dengan pelbagai kefahaman. Jadi nampak sama Ali malah nak isu tu. Sebab sama Ali dah sebut awal. Kita more worse than Yaqazah. Dia bukan isu Yaqazah yang orang duk khilaf ni, beyond that. Next level. Next level. Meeting, gathering, kepala hagu dah. Itu nak sentuh langsung. Pada benda besar kot tu. Benda besar. Yang tu yang kita angkat. Satu saya nampak tu. Buat macam tu salah tu. Itu kalau dalam dia disebut sebagai apa, strawman fallacy. Strawman fallacy ni dia sebut benda betul tau. Yang tadi yang Ustaz Engku sebut tu bukan benda salah. Dia sebut tu betul-betul. Tapi kesimpulan dia salah. Yang tu strawman fallacy tu. Tu yang bahaya lah. Dia buat slide sampai 464. Dia macam tak nak pergi ceramah. Betul tak? Padahal dia ceramah sebenarnya pakai slide kan. Pernah ke ceramah dia sampai 464 dalam tempoh 1 jam? Tapi kalau
nak lawan siapa tekan sampai habis, saya rasa insya-Allah tak. Tu pun dia tak boleh tekan sampai habis. Kan? Itu 100 lebih lah. 300 lagi. Awal-awal dia dah sebut berkaitan tentang metodologi yang saya rasa tak patut lah. Sebenarnya kalau hang tengah berlawan dengan orang yang memang tak hati apa langsung, boleh ke? Ataupun ringkaskan saja metodologi itu. dan kita tengok itu yang dibuat oleh Salman. Tapi awal tu pun dia cerita pasal Wahabi tu. Itu ada. Itu bukan sebelum Tiga syarat tu. Bukan Wahabi. Kita Wahabi pun depan ni ada platform kan. Diorang akan setuju sekiranya ada platform untuk menunjukkan forum Wahabi. Kan? Kat situ lah kau nak bantai Wahabi. Nak bantai Wahabi kan? Sekarang fokus Syed Nazim lah. Tapi saya ingat tu sebab tu dia minta pelepasan daripada fatwa perlih tu. Kan? Sebab dia nak sebut yang tu. Saya fikir macam tu lah. Dan apa yang berlaku macam tu lah. Yang penting Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Yang penting Ibn Taymiyah. Yang tu memang Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Dr. Rozami pakai hadis. Goodbye. Apa dia Angku Fadil. Sendiri yang sebut. Dia sendiri sebut kenyataan tu kan. Laju sanggah tau. Yang bukan Wahabi. Dia tak agak tau. Dia tak agak memang menarik lah. Cuma nampak stand dia. Nampak stand. Tapi saya ingat tu lah bagus sikit lah. Adalah sikit gaya nak pergi ke akademik Syed, dan saya rasa lagi bagus daripada dialog Aiman dengan Nurul Rosmi tu. Dengan Kaya tu. Daripada satu sudut. Daripada satu sudut sudut kepetahan apa Angku Fadil tu. Dan nampak sikit lah bentuk dialog sikit kat situ. Cuma kalau dari sudut rujukan seumpamanya memang jauh sangat lah. More than far lah. Jauh lagi lah. Jauh sangat lah. Yang kita tak dapat apa yang kita nak. Sebab tu saya tanya pada awal, stand Ustaz Angku ni apa dia? Adakah stand dia nak bela Syed Nazim? Kalau dia nak bela Syed Nazim, dia kena bawa kenyataan Syed Nazim. Ini buku ni tak baca. Dia tanya Salman, buku yang baca habis dah lagi berapa ribu, 24,000. Dia ingat dengan dia letak 24,000 tu mustahil bagi Salman untuk baca. Kan? Ya, itu kita tak mustahil. Zaman sekarang, zaman kita boleh ada tim ataupun kita boleh buat bacaan cepat, speed reading. 24,000 bukannya banyak. Tak banyak. Lagipun awak ada masa 2 bulan kot. Awak boleh go through secara ringkas. Boleh, tak ada masalah. Buat speed reading, dapat apa kefahaman umum, buat plot. Boleh je. Awak dah bagi rujukan, awak baca. Nampak sangat dia tak baca rujukan dia beli. Tapi research group Ustaz. Research group lah. Sebab tu kita petikan. Dia mengkaji ke sudah haji? Mengkaji atau sudah haji saya tak tahu. Tapi cuma kaedah tu dia bukan bergaji. Kaedah tu dia hanya macam cikgu saja. Okey, betul salah A B C D. Nak tahu pun ya atau tidak, setuju atau tidak. Ya atau tidak. Sebenarnya boleh dia buat macam tu. Dia buat macam apa dia Johnny Depp dengan Amber Heard punya style kan. Boleh, tapi dia punya soalan dia tu tak mengancam pada saya lah. Dia boleh bagi soalan lagi ganas lagi. Sepatutnya dia bagi soalan lagi ganas. Tapi soalan dia tu relax sangat lah. Dia tak mencabar. Kita dengar pun, aku pun boleh jawab. Soalan tu ya dan tidak tu terlalu rendah sangat lah. Dia boleh buat macam tu kalau soalan dia tu memang ada premis yang betul. Premis yang kuat sehingga Salman akan cakap ya. Tetapi kesimpulannya adalah ini tengoklah kesimpulannya. Kesimpulan dia kan tak kena kan. Jawapan Salman tak kena seperti mana dia expect. Itu masalah dia. Dia patutnya dia kena bagi Salman jawab benda yang core. Baru kena kan. Masuk perangkap je lah. Kan perangkap tu mudah sangat lah. Macam Ustaz Salman buat dekat ni lah, dekat siapa tu? Abu Syafiq. Abu Syafiq. Oh betul kan. Itu kaedah yang sama. Betul. Itu kaedah yang sama digunakan oleh Ustaz Angku. Seperti mana digunakan untuk Abu Syafiq. Tapi yang tu kena pada saya lah. Dia kena lah tu you kawan kata menafikan ini memang kafir. Pasti dia tunjuk bukti. Okey. Kali apa pandangan anda kepada orang yang keluar kenyataan ni? Rupanya itu muka Abu Syafiq. Itu checkpoint gila. Tu kalau Ustaz Angku boleh buat macam tu aku bersorak. Saya tak nampak sebenarnya ni. Kan? Tapi dia pusing sana, dia pusing sini. Itu Baba tak membantu. Kalau Baba bantu, dia bagilah
masuk sikit kan kenyataan. Tapi dia orang tak bincang pun saya rasa. Yang last kali dia tolak. Yang first ni engkau tolak dekat. Baba tahu. Tolak balik. Dia orang tak ngerti. Tak ada group WhatsApp ke? Tak ada group WhatsApp lagi. Saya tahu lah. Dekat itu pun orang akan nampak macam saya nampak satu bahagian serius. Satu kumpulan, satu macam apa dia, Salman dia nampak serius dia. Dia pergi check semua, bukan sebab kita setuju dengan hujah Salman, tetapi kalau dalam ni memang aku setuju hujah Salman lah. Kalau ikut isi ni, maksudnya dekat sini, memang kita setuju dengan dia lah. Sebab nampak dia research, dia tahu siapa. Kalau yang ni macam dia tak tahu apa. Dia je tak. Awal-awal kan dia dah kata tak ada nilai akademik. Awal-awal dia kata tak ada nilai akademik. Apa benda? Awal-awal masuk macam tu, terus dia sebut. Dia kata ini terus dia nak label. Macam kita kata lah, hang ni Wahabi. Assumption kan. Hang ni Wahabi. Lepas tu pergi letaklah kenyataan apa-apa pun. Saya ingat benda macam tu tak bagus. Tapi kalau dia nak buat lagi, saya rasa dia orang kena ada team lah. Macam Salman kan memang dia dah debate kan. Satu saya pada awal pun bila tengok ARG hantar Ustaz Engku dengan Baba lah, Baba yang paling inilah sebab tak sangka sungguh. Sebab Baba ni bukan bahagian dia debate dialog. Dia kuliah ceramah okey lah. Ataupun kajian, dia bagus kajian. Serius saya duk beritahu. Saya duk baca banyak juga dia punya kenyataan dia, walaupun kita tak setuju semua benda. Antara yang dia tulis berkaitan baru ni isu 15 km tu dia salah kod, tapi tak apa. Dia memang dah masuk dalam bidang tu dan penulisan dia bagus. Dia agak detail. Dia berfokus. Tapi mungkin dia kata engkau ni tak fokus kot. Biar aku dah pening nak fokus kat mana. Tapi kalau dia boleh bantu waktu tu, the real time dia boleh bantu. Oh memang padu. Pasal sanad lah, nampak sangat. Tapi bab sanad tu. Bab sanad tu tadi awal-awal dia tunjuk kitab tu. Dia tunjuk kitab tu, kata sanad tu bersambung, dia tunjuk kitab. Masalah dia tak tunjuk kenyataan dalam. Mentang tu. Lah kali kawan tanya jelas. Patutnya senang saja awak boleh bawa keluar kan. Sebab dia tunjuk dah. Kan dia dah tunjuk dah kan. Awak boleh keluarkan kenyataan tu. Just baca balik lah. Ini sebenarnya memang bersambung. Dia sebelum daripada Jaafar Sadiq bertemu dengan sekian nama. Dia boleh sebutkan yang tu, tapi pasal pun dia tak sebut. Kan? Itu memang teruk lah. Saya nampak lah, bukan kita nak kata, tapi daripada sudut yang kita nampak, penipuan. Macam tak jujur lah. Tak jujur. Dia tunjuk buat apa tadi? Dia tak kemukakan bukti. Dia tak kemukakan bukti padahal kononnya dia ada bukti. Dia ada bukti. Dia ada bukti tapi kan? Kalau dia ada bukti, just benda tu simple je. Saya memang nak tahu. Saya memang suka bab sanad ni. Saya nak tahu betul ataupun tak. Bila awak tunjukkan kat situ, kita dia memang bersambung lah. Kan? Kita boleh, walaupun dia buat penipuan, itu kita tak nombor dua. Tapi cuma kalau kita nak kata sanad itu bersambung, dia mesti bersambung. Ini awak duk pusing. Sanad ini bersambung sekali-sekali. Macam tak erti ilmu hadis langsung. Ilmu asas ilmu hadis macam tak tahu langsung. Macam dia buat apa? Dia buat kesimpulan tadi, dia kata ada yang antara tiga tu ada lain tapi dia pun tak masuk dalam sanad. Dia tak masuk kan. Dia ringkasan dia kata. Ringkasan. Tapi jadi masalah lah kalau orang nak check itu macam mana. Kalau dia buat jawapan macam tu je senang lah. Dia kata ringkasan saja kan. Sebab kita tak boleh berpada dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Engku Fadil, dan kita tak boleh berpada dengan apa yang disebut oleh Salman Ali. Kan? Sebab dia orang kedua-dua ni bukan Syekh Nazim. Kita tak boleh berpada dengan dia orang. Jadi dia orang mesti kaitkan benda tu dengan bukti asal yang dia ingat pasal premier lah, sumber premier. Dia pun tak bawa keluar sumber tu. Betul lah. Tapi dia pun tak ada. Dia cakap ke orang, tapi dia sendiri tak pergi tunjuk. Dia macam nak pergi pertahan saja. Padahal dia tajuk tu adalah menilai apa? Pemikiran Syekh Nazim Haqqani menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia nak defend, dia kena kukuhkanlah apa yang disebutkan tadi adalah salah faham. Yang betulnya macam ni kan. Dia kata pasal Syekh mesti rujuk Syekh Adil. Apa kenyataan Syekh Adil? Tak bawa. Dia tak bawa kenyataan Syekh Adil. Dia kata kena rujuk Syekh Adil. Ya, kena rujuk. Awak kata kena rujuk, awak dah rujuk belum? Mungkin dia akan jawab, saya dah rujuk. Apa yang dia kata? Kan? Masalahnya dia cuma tanya orang, anda rujuk ke belum? Itu saja. Itu ada seorang komen tadi kata, mesti kalau ikut cara Ustaz Engku ni, mesti sebut
Syekh Nazim mesti sebut aku sesat. Baru jadi sesat sungguh. Lagi mana tak sebut aku sesat, tak sesat. Tak boleh kata. Sebab kita bukan isu Syekh Nazim yang kita sebut tadi kan. Syekh Nazim ni dah meninggal dunia. Kita doa sama-sama moga Allah telah ampunkan dosa dia kalau dia berlaku kesilapan. Kita pun macam tu juga. Betul tak? Cuma isu dia adalah pemikiran. Pemikiran dia ni benda ditulis buku. Apa Ocean apa tadi? Mercy Ocean tu benda tu ditulis, dicetak dan disebarkan. Walaupun tak dipakai di zawiyah Jisah tu Negeri Sembilan. Tetapi benda tu tersebar dalam masyarakat dan isu kita pun bukan pada isu Negeri Sembilan. Ya. Betul tak? Ni isu kita pada pemikiran Syekh Nazim. Setelah kita buat kesimpulan pemikiran Syekh Nazim ni bermasalah, baru kita bincang apa yang dia bawa tu ada masalah tak? Betul tak? Tapi yang sekarang kita bincang ni adalah dia pemikiran dia tu sendiri ada masalah atau tak? Kalau ada masalah, okey, wajar untuk kita buat penilaian kepada apa yang dia bawa. Boleh jadi apa yang dia bawa tu sama yang dia fikirkan. Macam tu. Sebab banyak sebut pasal kau autentikkan sumber. Ya. Lemah, sangat lemah. Dia duk isu autentik. Masalah dia bagus isu tu diangkat sekiranya hujah yang Salman buat tu, kenyataan Salman buat tu boleh dipertikaikan. Kalau Mercy Ocean boleh pertikaikan, tapi saya nampak memang dia cuba untuk nak kata bahawa Mercy Ocean tu tak relevan, tak kuat. Tetapi benda tu dah dipatahkan oleh Salman awal lagi dah. Sebab dia dah endorse kan? Dah endorse. Dan diterbitkan waktu dia masih hidup. Kan? Dan kenyataan anak murid dia pun tempat-tempat yang lain pun sama. Yang tu kuat lah. Kalau hadis tu mungkin mutawatir. Dia boleh sampai tahap tu lah. Kalau kata minimum mutawatir dalam 4 orang, 4 orang tu dah ni, okey lah. Tak sepatutnya menipu. Tapi nampak tu satu poin yang besar. Bila dia kata yang Salman Ali bawa tu, bila dia kata tak asli, itu satu poin yang besar sebenarnya. Betul. Sebab dia kena bawa balik satu poin yang orang kata boleh tolak lah. Yang boleh nafikan. Macam dia kata, okey, Salman Ali tolak dakwaan ni berdasarkan sumber yang tak sahih. Misal kata dia kena bawa. Tapi dia kena bawa balik satu sumber yang sahih yang mana orang nak menyokong pula. Betul. Masalah sekarang. Yang tu kita harapkan tu. Mana tahu ada statement yang katakan buku Mercy Ocean tu palsu ke, tak boleh pakai ke. Sebab dia kena tahu. Bukan semua orang menolak Syekh Nazim ni. Betul. Ada yang menyokong. Betul. So kalau yang Mercy Ocean tu misal kata dia palsu, ataupun dia kata tak sahih lah kan, dia kata tak sahih. So orang yang nak menyokong ni nak berpegang dengan mana? Nak berpegang kepada mana? Betul. Mana? Dia just boleh orang kata rafat lah. Dia tolak je lah. Dia tolak tapi tak ada evidence. Dia tolak tapi yang daripada dia tu tak ada. Lelah pengikut dia nak buat apa? Itulah. Tak tahu nak buat apa. Dia tak ada sangkut. Hujah dia akan jadi masalah pada pandangan dia sendiri. Sebab hujah sama Ali dah kuat dah kat sini. Hujah dia macam kuat. Macam kuat. Tapi dia tak kuat bila dia persoalan tu bagus. Persoalan tu bagus tapi dia tak bawa sandaran. Jadi akhirnya kalau nak berfikir pasti dia orang akan tengok kepada hujah Salman tadi lah. Dan buat masa ini apa yang kita nampak ialah kita terpaksa untuk berpaut pada Salman punya kajian. Sebab kajian daripada tim ARG tak lengkap. Tak lengkap lah. Ya, tak habis slide. Tak habis. Nah, Ustaz. Nanti dia akan bagi kan. Check sendiri lah. Kita tengok sampai muka surat berapa 446. Tak tahu tambah ke kurang saya tak tahu lah. Tapi cuma itulah slide tu itu kaedah orang nak tunjuk dia pandai. Orang nak tunjuk dia pandai dia mesti cakap panjang. Hangpa tahu tak apa maksud Allah tu alif kat situ? Hangpa tak tahu kan. Dia pun isyarah lah. Padahal dia merapu ya. Tapi nampak macam hebat. Nampak detail kan. Kan pasal apa dia tegak diri dia kat situ. Nombor awal-awal dia punya. Macam lepat lah. Dah macam lepat. Boleh sebut. Lepat kalau sembang panjang. Kan lepat sembang panjang. Kan dia itulah keadaan dia. Tapi itu lepas lah. Lepas kita kata sembang minum kopi dia okeylah kan. Tapi kalau masuk orang yang kita kata background pengajian, dia ada akademik kat situ, tak kira lah dia ambil mengaji Islam ke tak ambil mengaji Islam ke, tapi dia ada background akademik, sepatutnya awak tunjukkan akademik. Dan kita mengharapkan tu. Kita bukan orang bodoh nak pergi percaya Salman Ali saja. Sebab kita pun kalau
ARG boleh buktikan yang pemikiran Syekh Nazim itu okey, kita sebut alhamdulillah lagi. Ya. Maksudnya seorang manusia, sesama muslim kita ni, dia bersih daripada tomahan-tomahan kesesatan. Kita pun tak risau kalau family kita ikut. Betul, kita tak risau. Tak boleh fikir apa dah. Kalau betul macam tu, lepas tu orang pula puji dia, kita mungkin pergi baca kitab tu dalam kuliah maghrib. Betul tak? Tapi masalahnya hang tak bawa yang tu. Hang tak bawa yang tu. Jadi orang berani tak kalau buku Mesir Ocean tu kita buat daurah kuliah. Dia bawa SBN. Oh, SBN tak ada. Tapi itu hujah paling bodoh saya pernah dengar hari ni. Isu ISBN ni memang hujah paling bodoh lah. Lainlah kalau nak submit tesis. Lain cerita dia akan tengok sebab dia ada kaedah penulisan rujukan kan. Dia nak minta ISBN ke apa, tapi tak semua pun minta ISBN. Saya tak tahu setakat yang saya mengaji tak perlu pun. Tapi cuma kalau ada, dan sebab ISBN ni tahu apa dia cara dia. ISBN ni kita mohon dekat Perpustakaan Negara. Lepas tu Perpustakaan Negara bagi kat kita. Lepas dah bagi, kita kena cetak buku. Lepas cetak buku, kita kena letak nombor tu. Waktu cetak tu kita kena letak nombor tu kat belakang buku kita. Tak kira lah kat mana pun, tapi kat belakang tu biasanya letak kat belakang. Tak belakang buku kita. Lepas tu 5 buah buku kita kena hantar kat Perpustakaan Negara. Itu je. Dia buat semakan? Tidak. Sebab tu Lepat punya buku Terima Kasih Si Babi Hutan dapat ISBN. Adakah itu menunjukkan buku Lepat bagus? Tak. Buku Ustaz macam Tahi itu buku-buku ni kan. Kan? Itu ada ISBN? Tak ada. Ada ISBN. Torah datang lagi, Dubuk punya. Ada ISBN, ada ISBN. Kan? Buku Ustaz Kazim yang jadi isu sebelum ni, tapi dia dah settle dah isu, tapi yang jadi isu sebelum ni pasal kurma celup tepung, hadiah palsu. Ada ISBN? Ada ISBN. Kalau kata ISBN ni apa dia sebenarnya? Jadi hang angkat dalam dialog akademik isu ISBN. Macam tak ada kena-kena lah. Memang tak ada kena-kena langsung. Tak ada kan? Dia kalau ISBN tu adalah pengiktirafan. Boleh kira lah. Dan saya kira yang dia buat yang ni sah tak sah, premier tak premier tu pun ada sebahagian daripadanya tu pun tak ada ISBN, ada ISBN juga. Kan? Jadi apa manfaat dia tanya soalan ISBN tu? Tim dia buat ke? Tim dia buat ke no? Ilmiah sangat. Takkanlah ustaz aku buat macam tu. Ya kan? Husnuzon lah. Mungkin yang dia baru masuk ke apa kan, baru jumpa buku. Oh, belakang ada ISBN lah. Kena tanya ni. Kalau tak ada ISBN ni bukan buku ni. Padahal banyak je buku-buku Jawi kita tak ada ISBN pun. Kan? Buku tu. Kan kita pakai dan itu betul kan? Kalau dia kata kita isu besar. Bukan takat isu besar, isu kecil pun tidak. Bila hang angkat naik isu tu, kita kata ini dah tahap level lain dah. Level nak pergi salahkan orang. Yalah. Level salah orang lah. Hang memang teruk mak hang dulu main, padahal tak ada kaitan dengan mak dia pun. Kan? Tapi saya nak kata bubuh pi lah, yang mana boleh bubuh kan. Itu masalah lah. Kaedah-kaedah tu tak betul lah saya tengok. Macam tu. Nampak tengok macam mana lagi. Jadi berkenaan dengan apa yang Syekh Mahmud tu kan. Mahmud kan. Satu lah yang mungkin Ustaz Salman boleh buat ekstra rujukan. Mungkin boleh minta rujukan daripada Syekh Mahmud. Ni kalau kita tengok dari aspek positif lah tentang apa yang kritikan daripada. Sebab nampak memang Ustaz Salman tak sentuh langsung pasal isu Syekh Mahmud tu. Lepas tu ARG pula macam seolah-olah cuba nak angkat isu Syekh Mahmud tu. Tapi dia pun tak jelas juga. Dia tak jelaskan apa stand Syekh Mahmud tu. Seolah-olah macam saya kalau ARG boleh buktikan yang apa yang disebutkan oleh Ustaz Salman tadi tu, kita nampak Ustaz Salman bagi tu memang dah bercanggah lah. Bercanggah dengan sunnah lah. Tapi kalau dia boleh buktikan kenyataan daripada Syekh Adil, daripada Syekh Mahmud tadi tu, yang kata yang tu bukan kenyataan daripada bagus tu. Bagus tu. Kitab dorang ke. Kita boleh nafikan. Dan kalaulah daripada kalangan orang Naqsyabandiyah yang masih berfikiran begitu, kita kata hang tak mengaji, hang tak tahu. Hang tak tahu Naqsyabandiyah macam mana. Kan? Sepatutnya macam tu. Macam mana? Lepas tu berkenaan dengan yang ada dalam majlis tu, majlis Syekh Nazim. Lepas tu yang Syekh Hisham ataupun macam
dibacakan depan Syekh Nazim, tapi Syekh Nazim tak membuat kenyataan bantahan. Dia diam. Yang dia diam tu. Yang tu boleh besar kan, tapi cuma yang boleh bincang banyak juga yang tu sebenarnya. ARG boleh sanggah. Diam Rasulullah mungkin dianggap bukan mungkin, memang dianggap sebagai takrir. Tapi diam orang lain belum tentu bermaksud setuju. Jadi belum tentu Syekh Nazim bersetuju. Apatah lagi yang saya dengar waktu tu dia dah tua kan. Mungkin bila dia tua dia tak larat nak sebut ke apa kan. Boleh menjadi bukti orang lain mengatakan bahawa itu okey, tapi nak kata bukti itu kuat, saya rasa itu bukan bukti yang kuat. Yang nak mengatakan bahawa itu disahkan. Sebab satu buku awak, adakah mungkin lagi orang bukan awak yang tulis, orang yang tulis, awak nak setuju semua benda dalam tu? Mungkin tidak lah. Mungkin orang tersilap tulis atau tak kan. Tapi yang tu mungkin dia boleh backup kot. Tapi kita tak nampak dia backup sangat yang tu. Tapi cuma dia mungkin boleh backup lagi yang tu. Tapi untuk sebahagian, kalau dia tak bagi backup apa-apa, backup dengan apa ni sebenarnya? Backup dengan sanggahan lah. Backup dengan kenyataan yang berbeza. Jadi kita tahulah, okey, buku tu bukan buku utama. Disebabkan ada beberapa kenyataan dia yang disanggah, yang bercanggah dengan apa yang disebut Syekh Nazim. Tapi tak ada pun. Dia tak isu dia, tak ada. Dia tak ada. Dia persoal je lah. Dia persoal kan? Kadang-kadang point tu macam ada, tapi the way they elaborate tu, itu yang saya kata tu. Dia boleh polish lagi. Dia boleh polish lagi untuk bagi debate ni lebih menarik. Sebab nampak macam ada point kan? Ada beberapa titik tu yang kita nampak, okey, apa dia nak sebut lepas ni kan? Macam isu sanad tadi tu. Saya rasa lepas ni dia akan keluarkan sanad tu. Sebab orang mesti bertanya macam, memang merapu sungguh tu. Dia akan keluar kalau dia ada lah. Kalau dia ada. Tunjuk kita saja. Dia tunjuk kita. Tapi saya rasa itu kaedah berlakonan. Kaedah lakonan. Tunjuk kita. Lepas tu siap tunjuk slide. Slide itu kita nak pergi check. Sebab tak tahu lah, saya perasan tadi. Ya Allah. Saya kecil tapi saya perasan tadi macam sama je. Pada 3 turuk yang awal tu, belah kiri sekali, kalau kita sini belah kanan sekali kan. Belah kanan sekali tu nampak macam sama. Tapi tak pasti sebab dia tunjuk sekejap saja. Tak apa, kita tengok nanti yang rekod ni. Rekod satu. Satu lagi saya ingat dia akan keluarkan tu. Dekat page tu. Dia mesti keluarkan punya. Kalau dia tak keluarkan tu, bola tanggung bukan untuk dia saja tu. Sebab dia bercakap seolah-olah dia wakil daripada Negeri Sembilan. Padahal dia bukan wakil apa semua tu, dan dia tak patut bercakap macam tu. Seolah-olah mewakili majlis Turuk Sufia. Tak boleh dia sebut macam tu. Tapi tak apalah, kalau dia nak defend pada benda betul, tak apa. Ni dia dah sebut macam seolah-olah dia ada sanad tu. Tapi dia tak bawa sanad tu. Tapi saya ingat betul tu, kalau dia bagi memang kalah Salman Ali pada bab tu. Bab tu memang salah. Kalau dia boleh buktikan. Dia boleh buktikan, okey, ini sanad dia. Nampak macam Baba nak bagi tadi. Tak bagi juga. Itulah. Kita sangat mengharap dia bagi, walaupun sebenarnya yang tu dia bukanlah hebat, bukanlah dakwaan yang best sangat pun. Isu tu tak berat pun. Dia just isu dakwaan dia punya sanad, turut sahabiah kan. Kalau sambung ke tak sambung ke tak ada manfaat banyak pun. Kan mungkin kesilapan dia ke boleh jadi kan. Kesilapan perawi-perawi dia ke boleh jadi. Tapi macam nak defend sangat tadi tu. Saya tunjuk buku, mana ada buku yang dia tunjuk tu. Tunjuk buku tu. Dia tunjuk buku tu, kita pun harap ada. Boleh bangkang lah kan. Sebab ni kan dialog akademik yang dia duk sebut. Patutnya ni dialog akademik ilmiah. Saya rasa dia sendiri pun tak faham apa itu dialog akademik. Dia pun gagal faham. banyak kau Ustaz Zaman ni guna gagal faham. Gagal faham kan. Sepatutnya dia guna kaedah tu. Dia kena, bila dia kata dialog akademik, dia tak perlu bercakap tentang dialog akademik. Dia perlu buktikan dialog akademik tu apa. Baru kita nampak, dialog akademik macam ni. Ustaz Engku terbaik lah. Dia dah cerita pasal dialog, dia dah tunjukkan dialog akademik yang bagus. Tapi kita kecewa. Sebab kita tak dapat. Sampai kadang bukan takat kita mengantuk tau. Baba sebelah tu pun mengantuk. Dia sekali dia tengok tu. Padahal dia cakap tu geng dia sendiri. Kawan sebelah lah cakap. Kita tak dapat mendengar dengan apa, sebab ilmu ni sifat dia ialah kita ternanti-nanti apa kawan tu nak cakap.
Kan kita nanti dia kalau dia duduk meleret dia kan tak fokus jenuh ke. Ingat tadi bila Charlie bagi turn yang kita okay sekarang bagi bawah ke. Dia tengok pula tak banyak pun cakap. Betul. 1 jam tu patut dia bagi setengah jam kat bawah cakap. Don't let people know your next step. Memang betul lah ni. Yang tu sekadar duduk ada dekat situ. Tapi rugi betul, serius saya cakap. Memang sangat-sangat rugi baba ada kat situ. Dia tak berfungsi. Tapi lawak agak. Mungkin Ustaz Engku perlukan defend ke. Tapi pening tak apa. Pasalnya Ustaz Engku kata, main teman aku jadi dah. Hilang teman jadi. Kalau ada kenyataan Syekh Muhammad kan, kata tak perlu rujuk website. Betul. Kat Bani tu kan okey. Betul. Walaupun bukan semua. Ataupun kata pandangan lama ke pandangan baru ke. Betul. Betul tak? Itu strong. Ya, itu walaupun kita masih boleh petikai. Tetapi dia ada stand yang bagus. Dan maksudnya tak ijma' 4 orang tadi. Ataupun 5 orang kalau campur Mehmet 5 orang lah. Ya kan? Dia tak bersepakat pada isu tu. Maksud ada seorang kata tidak. So itu menarik tu kalau dia boleh buktikan. Dia boleh buktikan. Dan kita sentiasa berharap kalau apa yang Salman sebut tu semua tak betul lah. Boleh dinafikan oleh semua. Kalau kita kata 4 orang yang utama tu, 4 orang tu nafikan semua. Kan apa yang tak ada tu memang tak boleh. Syekh Adil bagi kenyataan Mercy Ocean tak boleh pakai. Kan? Dia berkata Mercy Ocean tak boleh pakai. Tapi masalah sebab apa yang jadi isu besar? Sebab Mercy Ocean ni yang digunakan oleh Port Naqsyabandiyah ni ketika mereka cuba untuk nak bersihkan balik. Kan pernah diharamkan tahun 2000. Lepas tu percubaan untuk dihalalkan tu bukan sekali, beberapa kali dengan banyak kertas kerja yang dibuat. Cuma baru-baru ni je mereka percaya. Kan? Itu pun bukan atas kertas kerja, setahu saya. Bukan atas kertas kerja, tapi notis mesyuarat. Tapi itulah kita kata tu. Kita tak boleh nak sesatkan mana-mana tarikat, melainkan dengan bukti. Sebab boleh tak orang masuk tarikat? Kalau tanya secara umum, boleh masuk tarikat. Tarikat kan macam Ustaz Engku tadi sebut berkaitan tentang dia memfokuskan satu isu iaitu ihsan. Yang berkaitan tentang ihsan. Salah ke masuk kan? Tak salah. Mana boleh salah? Mana boleh salah? Kalau salah tak boleh buat sekolah. Kan? Untuk kita nak ajak ilmu akhlak semua tak salah. Cuma jadi bila nak sesatkan satu-satu tarikat, awak kena ada bukti. Kerajaan dah keluarkan dana yang cukup banyak untuk buat kajian tentang tarikat Naqsyabandiyah dan akhirnya dinyatakan sebagai sesat. Dinyatakan sebagai, ada yang warta, ada yang tak warta. Dinyatakan sebagai sesat. Tiba-tiba kita nak halalkan dia. Kena buat benda yang sama. Sebab nak haramkan sesuatu jangan senang-senang. Macam tu juga nak halalkan sesuatu. Tak boleh main senang-senang. Kena buat kajian sungguh. Tapi tiba kajian-kajian tu macam relax sangat. Kita petikai lah. Macam sekarang apa yang Salman sebut tu nampak hujah Salman tu bagus dah. Jadi apa yang kita nak buat untuk nak defend pemikiran Syekh Nazim ni? Dan saya tak nampak ada kenyataan Salman yang goyang ni. Yang nampak goyang. Kat mana? Nampak goyang tu mungkin tak ada, tapi nampak macam kurang pasti tu adalah. Bukan bukan hujah lah. Terdiam macam tu yang integrasi. Waktu jawab ya atau tidak tu. Tapi mungkin lah pada saya ada soalan yang tak boleh jawab ya atau tidak. Betul. Saya nampak yang tu lah. Yang waktu integrasi tu nampak dia bukan jawapan ya atau tidak tu. Ada jawapan yang perlukan penjelasan. Macam ni lah. Salman tanya kepada Ustaz Engku, ya atau tidak juga. Tapi cumanya jawapan dia panjang sikit. Dia buat boleh, orang lain buat tak boleh. Saya tanya ya atau tidak je. Jawab ya atau tidak. Itu kadang ada satu bahagian tu yang Ustaz Salman tadi boleh tak kalau tak nak jawab soalan tu. Yang tu boleh dia buat daripada sudut disiplin, memang boleh buat. Tapi kadang-kadang kita juga mengharap dia menjawab. Yang itulah. Kita nak tahu stand dia kan. Kita nak tahu stand dia. Dan adakah kalau daripada sudut dialog kita nak tengok adakah kesimpulan dia, kesimpulan Ustaz Engku nanti ni berjaya disebabkan jawapan daripada Salman tu. Yang tu lah. Dan ikutlah, dia boleh ambil tak jawab. Tapi kalau dia tak jawab tu memang soalan tu tak ada kaitan, tak apa. Tapi saya harap, saya rasa ada kaitan tu. Soalan tu ada kaitan tu. Patut Salman jawab. Yang tu lah. Ada ye? Ustaz tanya, kenapa dia orang macam Aiman Kitty semua ni
terlampau berusaha lah nak menghalalkan balik apa yang anti kat Sebab dia Naqsyabandiyah Aliyah. Aiman tu dia tarekat Naqsyabandiyah Aliyah. Tu yang tadi tu orang dia tanya kan. Dia sebut saya mendapat jawapan daripada orang wakil terus apa dia tak bagi tahu kan, majhul lah kan. Waktu integrasi dia bagi tahu Aiman Al-Kiti. Jadi bila kita tahu sebab apa Aiman? Sebab Aiman memang orang yang paling sesuai untuk menjawab, dan dia adalah orang yang berperanan di dalam isu kebenaran semula Naqsyabandiyah Aliyah ni. Jadi sebenarnya memang tahu kita lah yang asalnya jemputan kepada Aiman. Kan? Dan saya rasa Aiman lah orang yang paling layak atas muka bumi Malaysia ni yang menjawab soalan tu. Tiba-tiba Ustaz Engku yang memang tak ada kaitan dengan Naqsyabandiyah Aliyah, dia pula pergi menjawabnya. Jadi kesannya pada macam kita tengok tadi je lah. Dia kena bertarikat juga Ustaz orang ni. Sebab yelah, saya duk nampaknya tu lah, dia nak pertahan tarikat je. Sekarang kita boleh nak pertahan tarikat sekiranya cerita kita adalah pada tarikat menyeleweng. Sekarang ni kita cerita pasal Syekh Nazim Haqqani, kan? Syekh Nazim Kubrusi. So perbincangan ke arah itulah. Akhirnya kalaulah pemikiran Syekh Nazim ni okey, dia akan mengukuhkan tarikat. Kalau pemikiran dia ada masalah, dia akan kemungkinan ada sedikit akan mengukuhkan tarikat, tapi dia tak mengukuhkan semua sebab dia hanyalah Kubrusi saja. Macam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, pimpinan apa yang Kelantan tu, yang tu diharamkan. Dia tak ada kesan kepada semua tarikat Naqsyabandiyah. Sebab dia memang kepada satu-satu guru mursyid saja. Jadi macam tu. Cuma mungkin orang yang tak biasa mungkin takutlah dengar pelik sangat kan. Tapi yang tu lah, dia orang duk semangat nak lawan tu. Tapi tak apalah, kalau dia nak bagi, saya cakap tadi, kita kalau boleh nak dengar apa yang Syekh Nazim kata. Syekh Nazim kata ke, Syekh Adil kata, tapi saya tak dengar satu pun perkataan tu disebutkan. Tak ada nakal. Nakal ada dengar mana-mana tak? Dia just patahkan. Ini lemah. Sangat lemah. Itu kenyataan daripada Engku Fadil. Itu Engku Fadil. Engku Fadil punya kenyataan tak boleh kita base. So kalau ikut konklusi dia lah, debat ni kalau ikut pada apa yang berlaku tadi lah, sebenarnya kita tak dapat pun sebenarnya macam mana pemikiran Syekh Nazim. Kita dapat satu pemikiran tu pada sisi Salman saja. Yalah, so maksudnya, tapi kan dia kata tak sahih lah apalah. So ibarat macam kita tak dapat apa-apa lah sebenarnya. Betul. Ibarat macam tu lah. Betul lah. Kalau bak kata Ustaz Engku tak jadi apa, kan? Tapi sebenarnya dia memberi kesan kepada masyarakat. Daripada dialog pemikiran jadi dialog cek sumber. Betul. Kita memang ubah 100%. Aku rasa kan, bagi aku kan, kalau ARG nak selamat kan, dia sepatutnya Aiman sepatutnya terima tau pelawaan Mufti Perlis kan, supaya benda tu tertutup. Tapi yang tu dia tak tolak lagi kan. Dia tak boleh tolak tu sebenarnya. Tak dengar cerita. Dia tak boleh tolak tu. Ya. Dia tak boleh tolak, tapi tak dengar apa-apa. Saya tak ada cerita lagi. Kemudian saya rasa kan untuk selamat kan, kini saksian ARG berkatalah Aiman akan jawab dengan Mufti Perlis tu je. Mana tu tutup lah. Sekarang kalau dah buat open, sama dah bongkar, jadi sekarang public dia tak boleh tutup. Betapa buruknya pemikiran Syekh Nazim kan. Sekarang apa yang kita dapat sekarang ni, pemikiran Syekh Nazim berdasarkan apa yang dibuktikan tu, dibuktikan oleh Ustaz Salman Ali. Kalau nak kata menangkan dah, kalau nak play safe, nak play safe sepatutnya bawa tertutup je. Sekarang orang dah tahu lah. Yelah, dia orang memang sebenarnya memang nak buat tertutup, tapi cuma orang panggil dia orang tak main. Tapi tak tahu lebih pilih lah kan. Benda-benda rekod. Benda rekod view dah banyak. Kita kena panggil mamak kan. Mamak kau noci. Tapi macam itulah kesan dia. Kita sekarang ni berfikir untuk kesan akan datang, bukan kepada individu. Kalau individu tak ada masalah dah. Dan sebenarnya kalau kepada satu-satu tarikat khusus pun, biar pergi ampah lah, ampah nak pergi mana pun, melingkup ke apa ke, pergi ampah. Tapi masalah dia memberi kesan kepada masyarakat. Nampak pemikiran yang disebutkan tu adalah pemikiran yang kita duk tentang. Yang duk kata sampai apa dia pijak kaki atas apa bintang. Ini semua benda-benda yang kita duk tentang. Yang peliknya kenapa mereka tak tentang. Betul lah. Pasal apa? Jarang kita dengar kan buka tirai. Kan buka tirai jumpa Rasulullah. Kalau ikut style pemikiran Syekh Nazim, mustahil lah.
Tak mustahil. Confirm tak mustahil. Dia biar meeting gathering lagi dengan 114 Nabi. Lagi tak mustahil. Apatah lagi bukan. Saya tak langsungnya. Ya, saya tak langsung. Sepatutnya academician kena serang benda ni. Tapi tak tahulah. Mungkin dia orang nak backup kepada kenyataan orang sebab ada yang lagi ganas daripada tu. Kan apa dia Ustaz Muhammad sebut sikit je. Yang ni pun sebut lagi ganas lagi. Sebab tu kita duk tetap tu sebab kenyataan tu separate by separate issues tu memang telah ada dalam masyarakat. Kan kepercayaan superstition dah ada dalam masyarakat, khurafat. Benda tu yang dibawa tok guru tak boleh tanya apa-apa tok guru, terima saja apa yang tok guru kata. Benda tu dah hadis pula. Macam hadis tadi tu kan. Percaya dulu. Percaya dulu nanti pakai nur. Kalau benda tu keluar dalam masyarakat dan agamawan tak react benda tu, masalah. Habis. Nanti orang buat kata apa yang dikatakan oleh Syekh Nazim. Dengar nama Syekh, lepas tu nama dia pula Nazim. Oh, memang Arab dah ni. Kan? Syekh Nazim Al-Kubrusi lagi. Oh, yang mana ni kan? Kemah ada perkataan ni. Dia mengatakan dalam kitabnya Mercy Ocean. Boleh bahasa Arab tukarlah sikit kan. Al-Isti'anah bil bahr kan. Tulislah bahasa Arab sikit, bunyi bahasa Arab sikit. Lepas tu dia kata sekian-sekian. Dia jadi bukti dalil. Sebab benda tu dah ada dalam masyarakat. Yang disebutkan Salman tadi, yang disebutkan tadi tu semua dah ada dalam masyarakat. Dan ia parah dalam masyarakat kita. Kalau kita diam, kita biarkan benda macam ni, dia akan tambah parah lagi. Ajaran sesat tak akan boleh dihapuskan. Di negeri Selangor, ajaran sesat paling banyak dan paling banyak diambil tindakan. Alhamdulillah. Tu Jaiz, bagus. Untuk penguatkuasaan ajaran sesat, bagus. Paling banyak. Awak tengok senarai ajaran sesat yang telah diambil tindakan. Paling banyak ada di negeri Selangor. Bukan saja ni di kawasan kita tu, Sungai Buloh, Paya Jarah tu. Paya Jarah tu saja tu, Khalidiyah apa semua penuh kat situ. Itu ada member mai ngaji tasawuf sini. Tahu tu. Dia kata dia Imam Mahdi lah apa. Imam Mahdi dah. Imam Mahdi. Betul. Dah kalau ikut pada Syekh Nazim tadi, apa masalah dakwaan Imam Mahdi? Betul tak? Memang dah ada dakwaan Imam Mahdi akan terbit tahun 2000. Mungkin kita tak nampak. Kan? Mungkin dia kita tak jumpa, kita postpone dan sebagainya. Kan? Jadi kita perlu react benda macam ni. Dia tak boleh simpan saja kan. Bila dia buat macam ni, kesan dia akan jadi banyak, manfaat dia lagi banyak lah. Saya ingat tak ada isu mudarat kot. Tak isu mudarat. Cuma isu manfaat dia lagi banyak daripada kesan buruk lah. Tak ada kesan buruk kot. Kalau kesan buruk ni isu taksub je lah. Taksub daripada mana-mana kumpulan. Taksub daripada kumpulan yang menyokong Ustaz Salman sampai kata kawan tu mungkin akan jadi ahli bid'ah ke kan, kuburiyun ke apa kan, perkataan yang tak elok diberikan. Dan macam tu juga belah sana akan kata yang ni Wahabi, macam mana dah terbukti. Kalau kita tengok dekat Facebook kan, kadang-kadang kawan kita dok share kan, ada family hidup gaduh sama sendiri sebab beza manhaj semua kan. Betul. Dia sebab isu-isu macam ni lah. Apa Tok Guru ajar benda apa bukan kan. Lepas tu ada orang yang tahu, dia tegur. Jadi isu dalam family kan. Benda-benda ni kita tak mau. Betul. Dia kalau khilaf macam mazhab apa semua tu tak jadi masalah. Betul. Sangat. Dia khilaf ada dua. Satu khilaf yang kita boleh kompromi. Ada khilaf tak boleh kompromi. Khilaf macam tarikat-tarikat yang buat benda pelik-pelik ni memang. Takkan kita kompromi. Dia kata ni benda khilaf. Memanglah khilaf. Khilaf di antara benda tu agama ataupun tak agama. Khilaf tu perbezaan pendapat. Sampai ada mak yang jenis terima tarikat semua ni, betul. Anak tak terima. Betul. Tu sesat. Betul. Dia ada kes banyak. Sampai tahap macam tu. Dia ada kes banyak. Dua-dua pihak sebenarnya. Dua-dua pihak ada kes banyak. Yang dia ada kefahaman yang bagus, tetapi tindakan tak bagus kepada mak bapak yang ada pemikiran tu. Demikian juga mak bapak yang ada pemikiran tak bagus urus kepada anak. Ada yang mak bapak yang buang anak disebabkan anak dia tak terima tarikat dia. Ada. Memang jelas. Saya ada bukti-bukti banyak dari situ. Demikian juga ada anak-anak yang dia dah kefahaman yang bagus, dia tak mengaku mak bapak dia. Sebab mak bapak dia dah sesat. Kuburiyun apa semua. Ini masalah dia apa? Taksub. Taksub ni tak boleh nak buat apa. Taksub semua kumpulan ada. Tak kira yang Wahabi ke, yang Syairah ke, apa ke, semua ada. Semua taksub memang ada. Yang tu kita lawan. Tu yang kita haraplah. Program-program macam ni
Tujuannya adalah untuk menghilangkan taksub. Kan kita sebab tu kita nak dengar apa ustaz angku kan. Bila dia tak, sifat kita adalah bila ustaz angku tak berjaya untuk buktikan, kita sedih kan. Kita aduh apa siapa pula dia tak dapat buktikan. Walaupun nampak dah bit-bit ada kemungkinan kan. Dia polis sikit mana sikit, dia bincang balik dengan Aiman ke apa kat balik nanti kan. Nanti kita akan bahaskan. Kita tunggu. Kita tunggu kan. Okey, kita tunggu. Sebab kalau next diskusi lah kot. Ya betul lah. Nak buat pasal apa Wahabi pula. Wahabi lah. Yang tu kita bincang lain lah. Tapi tindakan Ustaz Engku yang melebihkan kononnya kepada sanad ni telah menyebabkan kita terpaksa drag untuk yang kedua pula. Macam kita nak tunggu. Betul. Macam tu pula. Dia saya menganggap bahawa kaedah akademik yang kononnya didakwa oleh Ustaz Engku tu tak betul lah. Itu bukan kaedah akademik. Kaedah akademik bukan begitu. Kalau akademik pun akademik bersedia mungkin lah. Akademik bersedia mungkin lah. Lebih kurang macam hadis dah sahih. Orang dah nak keluar hukum ni. Dia masih ada sembang je sahih tak sahih. Sahih tak sahih. Tapi dah settle dah pasal. Dah settle dah. Orang nak keluar hukum dia ada sembang lagi bab tu. Ibarat macam tu. Itulah kita harap moga ada manfaat lah daripada dialog macam ni, dan kita harap dialog-dialog macam ni diteruskan. Diteruskan. Semua pihak kalau boleh ada hujah, kita bincang sama-sama, duduk sama-sama, bagi hujah, sebab orang awam tak bodoh. Orang awam tak bodoh. Orang awam boleh dengar, orang awam boleh bezakan yang mana betul, yang mana salah. Okay, baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Duduk dekat di Ansarul Sudah, studio kita, bawah Koperasi Usahawan Ilmu Perkhidmatan Rakyat Malaysia Berhad. Setiap hari boleh datang sini, tak ada masalah. Depa duduk sini ada. Okay, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Syed sana. Bye-bye, Syed.